Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pagi ini kita akan bertemu kita kembali dalam dialog Helwa, dan di mana pada pagi ini kita akan membawakan perkongsian sempena bulan Oktober, iaitu bulan kesedaran kanser payudara ataupun yang lebih dikenali sebagai Pink October. Untuk maklumat semua juga, biasanya yang di Malaysia, kalau kanser yang tinggi di kalangan lelaki adalah kanser paru-paru dan diikuti oleh kanser hidung dan usus. Manakala bagi golongan wanita pula, kanser yang paling tinggi adalah kanser payudara dan diikuti oleh kanser pangkal rahim. Oleh itu, dialog Helwa pada bulan ini bersempena dengan bulan Pink October, kita akan membawa perkongsian yang lebih lanjut mengenai kanser yang tinggi dalam kalangan wanita, iaitu kanser payudara. Okay, pada hari ini juga kita akan bersama dengan dua orang panel, iaitu Dr. Nur Izmas Mahno. Beliau merupakan seorang doktor bedah di IIUM, dan seterusnya perkongsian kita juga pada hari ini akan diserikan lagi dengan kita membawakan waris kepada pesakit kanser payudara sendiri, iaitu Puan Hanis Farhana Zahrin. Apa khabar para panel sekalian? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okay, baik. Aimi rasa banyaklah yang akan diperkongsikan oleh Dr. Nur Izmas. So tanpa kita membuang masa lagi lah, kita terus dengan orang kita yang pertama. Kita mempersilakan doktor. Okay. Dipersilakan doktor, boleh share, boleh kongsikan untuk orang kita yang pertama. Okey, Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, rasanya untuk pengenalan lah, semua orang dengar ya? Okey. Kita dengar. Okey, untuk pengenalan ataupun secara permulaan lah untuk kita tahu tentang kanser payudara, saya cuba nak perkenalkan macam mana keadaan statistik kanser payudara di Malaysia. Okey. Alright, so di Malaysia kanser payudara adalah kanser nombor 1 yang paling kerap berlaku di Malaysia. So kalau kita kata dalam 100 orang wanita yang ada kanser, 32.1% adalah kanser payudara. Dan kalau ikut keseluruhan kanser dalam Malaysia, termasuk kanser lelaki dan juga bahagian perempuan, kanser payudara mengalami 17.7%. So kalau kita kata dalam 100,000 populasi manusia, 31.1 orang ada kanser payudara. Cuma statistik yang kita ada, kebanyakan daripada pesakit-pesakit ini dia datang pada tahap yang dah lewat. Boleh kita kata 43% daripada mereka ni datang pada tahap yang lewat. So bila kita dah tahu statistik tu kan, so kita mestilah nak tahu siapa yang boleh dapat kanser payudara ni kan, siapa yang berisiko untuk dapat kanser payudara ni. Okey, so kita kenalah siasat. Cuma kita banyak kata orang yang ada sejarah penyakit ataupun keluarga yang ada kanser payudara adalah antara orang yang berisiko, tapi itu hanyalah 5% saja daripada pesakit kanser payudara. Sementara 95% lagi adalah orang yang tak ada sejarah dalam keluarga dia pun. Dia dalam keluarga tak ada siapa pun yang ada kanser payudara. Dia adalah 95% daripada pesakit kanser payudara ni. So siapa dia? So yang pertama sekali, biasanya kita cakap pasal umur lah. Lebih daripada 50 tahun. Kemudian statement nulliparous. Nulliparous ni kita referkan kepada wanita yang tidak pernah mengandung ataupun tidak pernah bersalin. Alright. Yang ketiga, bila ada penggunaan hormon wanita
secara tak langsung dia macam memberikan stimulasi ataupun rangsangan kepada kanser tu untuk berkembang. Terutamanya bila kita gunakan hormon untuk rawatan-rawatan infertility ataupun untuk rawatan ketidaksuburan masa kita nak membina keluarga kan. Dan yang keempat adalah obes. Obes ni sebenarnya bukan hanya kanser payudara, juga adalah kanser secara am. Dia adalah risiko secara am untuk kanser sebab dalam kanser payudara dikatakan bila orang obes ni fat tu ada banyak estrogen, so estrogen tu macam memberi rangsangan kepada kanser payudara lah. Yang seterusnya adalah alkohol, which is also a common ataupun risiko yang biasa untuk apa-apa kanser juga. Dan yang last sekali adalah sejarah keluarga rapat kanser payudara, ya. Okey. Alright, so macam mana nak tahu apa tanda-tanda awal? Senang je. So yang penting yang pertama sekali ada benjolan. Benjolan tu adalah satu biji lah yang rasa dekat dalam payudara. Dia mungkin tak sakit dan kebanyakan tanda-tanda awal ni semua tak sakit. Dia cuma ada perubahan dari segi warna kulit ataupun permukaan kulit dalam dekat payudara tu tak berapa rata ataupun ada macam kawah sikit ataupun tertarik sikit atau puting dia tu keluar darah. Itulah tanda-tanda ataupun ciri-ciri awal payudara. Okay, so benda-benda yang macam tu yang membuatkan kita nak wanita tahu yang benda ni tak normal dan datang awal. Okay, alright. Dan macam mana kita nak tahu saringan awal tu? Okay. So I think kita kenalah secara kasar kena make sure yang sebagai seorang wanita kena kenal sendiri payudara masing-masing. Kena kenal sendiri payudara sendiri. So kat situ kita sarankan pemeriksaan sendiri payudara. So, di mana kita berikan kuasa kepada diri wanita itu sendiri untuk siasat dan untuk tahu payudara sendiri. Dan kalau ada apa-apa yang tak normal, pergi berjumpa dengan doktor ataupun mendapatkan nasihat yang lebih pakar, kan? Itu antara saringan awal. Selain daripada itu, kita boleh juga diperiksa oleh doktor sendiri ataupun pergi sendiri ke mana-mana pusat yang ada prosedur atau pemeriksaan mammogram untuk mereka buat pemeriksaan mammogram dan secara kasar dia boleh detect lah tingkat awal kanser payudara ni. So sebenarnya apa yang penting sebenarnya kita kena tahu macam mana nak periksa sendiri payudara kita sendiri. Okay, cara yang pertama sangat simple. Dia ada 3 je step. Yang pertama adalah lihat, tengok. Maksudnya duduk dekat depan cermin, tengok sendiri bentuk payudara, bandingkan antara kanan dengan kiri. Okey, Allah bagikan kita dua organ dalam badan kita untuk kita compare. Dan kalau ada apa-apa yang tak sama, mungkin kita kena berjaga-jagalah, kena pastikan adakah ini normal ataupun tak normal dan dapatkan rawatan. Okey. Lihat, tengok ada apa-apa perubahan di permukaan kulit, puting ataupun ada keluar cecair ataupun ada benjolan yang kita tak perasan sebelum ni. Okay, lihat. And then bila kita lihat, kita rasa. Antara cara-cara dia adalah kita angkat tangan ke atas supaya kita boleh lihat dengan lebih jelas payudara dan juga ketiak. Sebab dia adalah macam orang kata jiran sebelah. Ketiak ni adalah jiran sebelah payudara. So kadang-kadang macam orang kata cubit pihak kanan, paha kiri terasa. So biasanya kalau ada apa-apa berlaku kat payudara, ketiak akan rasa dulu. Ketiak akan kata, oh ada something yang tak betul lah. Kam tengok ni apa benda ni. Itu antara tanda-tanda je lah. So kita kan periksa lah. Lihat, rasa, check, pegang sendiri. Sebab berbeza wanita, rasa payudara dia berbeza. So lagi muda wanita tu lagi pejal. So kadang-kadang lagi susah nak rasa kalau ada biji ke apa ke untuk wanita yang muda. Tapi untuk yang wanita yang lebih berusia, dia lebih lembut, lebih banyak lemak, lebih mudah untuk kita rasa kalau ada ketumbuhan lah. Okay. Alright. Yang ketiga,
rasa ikut pusingan jam daripada luar ke dalam sampai ke tempat puting, and then tengok dekat puting ada keluar air ke, ada keluar darah ke, and then teruskan sampai ke ketiak. Ini boleh dilakukan sama ada berdiri depan cermin ataupun masa baring ataupun masa kita mandi kan, kita sabun-sabun kan, kita rasalah ada apa-apa yang pelik tak. Okay, so kita nasihatkan untuk kita buat pemeriksaan ini setiap bulan, terutamanya sebelum atau selepas kita punya datang darah kotor ataupun period. Sebab kalau kita perasan, kita punya payudara ni dia berubah bentuk dan kekenjalan dia berdasarkan kita punya hormon. So sometimes bila kita nak dekat period, dia macam tegang sikit. Bila kita dah habis period, dia macam lembut sikit. So kita kena appreciate, hargai, rasa sendiri kita punya payudara. Dan kalau ada apa-apa yang rasa pelik, dan itulah tak betul. Maksudnya tak normal lah tu. Sebab kita yang pernah sendiri rasa kita punya payudara dan kita tahu yang mana yang biasa, yang mana yang tak biasa. Okay? Itu yang saya rasa benda penting yang saya nak at least kita yang datang dengar talk pada pagi ni yang boleh bawa balik dan boleh apply kan. Alright, so ini adalah gambar-gambar yang tak normal. So bila kita nampak benda yang tak normal, contoh gambar pertama tu benjolan kan, contoh yang kedua ada macam permukaan kulit yang ulcer, permukaan ketiga yang ada gambar merah-merah sikit, kemudian ada keluar cecair darah, kemudian kulit dia tu tak normal macam kulit limau. Pernah tengok kulit limau kan? Itu adalah tanda-tanda awal kanser tu dia pergi kat kulit. So dia bentuk macam kulit limau. Dia tak normal lah. So kalau kita tak tengok, kita tak perasan lah kan. Kadang-kadang kita terus pakai baju, tak terus nak siap cepat-cepat, kita tak perasan ada apa perubahan penting dalam badan kita. So itu yang saya cuba nak bawakan, iaitu kenali payudara sendiri. Right? So saya serahkan kepada Aimi untuk pusingan yang seterusnya. Okay. Kejap, stop share. Okay. Okay, terima kasih doktor. So, yang betul lah yang take home message yang paling penting sekali ya, 3 langkah tu yang kita kena lihat, rasa, respon. Kadang-kadang kita ni orang perempuan ni macam malu je macam nak pegang. Dia ada satu rasa yang yelah orang perempuan Melayu pula kita rasa macam tak apa ke kita buat benda macam tu kan yang macam malu kan, tapi it's okay sebenarnya sebab itu badan kita sendiri yang kena familiar lah dengan kita punya tubuh badan kan. Okay, untuk yang panel yang seterusnya, kalau tadi dengan doktor kita daripada sudut pandang daripada segi medical macam tu lah, fakta kan. So sekarang ni daripada waris para pesakit kanser payudara sendiri, saya mempersilakan Puan Hanis lah untuk seterusnya, pusingan yang seterusnya. Okay. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi semua orang. Sepenting dengan Pink Oktober lah kan, sebab kanser payudara memang sangat dekat dengan saya. Okay? Saya cerita sejarah keluarga dululah kiranya. Keseluruhannya sebenarnya keluarga saya kematian yang asbab kanser ni melibatkan 3 orang. Semua sebelah ibu. Selain daripada ibu saya meninggal asbab kanser payudara, kakak kepada ibu juga, kakak atas dia meninggal kerana kanser payudara, dan atas dia pun meninggal atas sebab kanser payudara. Dia ada 4 orang adik-beradik dan kesemuanya perempuan. Tiga meninggal dunia asbab kanser payudara, dan nak katanya ujian Allah ni, setiap 9 tahun nyawa setiap orang ni diambil. Daripada kakak yang sulung, makcik saya, yang kedua pun selepas 9 tahun, kemudian mak saya yang terakhir 2016. Kematian berlaku ketika saya umur 9, 18 tahun dan 27 tahun. Cuma yang pertama tu saya nak cerita, kali pertama berlakunya permulaan kanser payudara ni di kalangan keluarga kami tidak begitu
familiar dengan penyakit kanser payudara ni sendiri sebenarnya. So ketika itu semua orang seolah-olahnya dalam keadaan yang penuh tanda tanya. Kak makcik yang sulung ni pada awalnya dia tiba-tiba sahaja sakit. Dia memang tidak pergi untuk makcik yang pertama ni, dia memang tidak sempat langsung pergi ke hospital. Pergi ke hospital sudah di tahap yang teruk macam Dr. Ezma sebut kan. Saya kira di tahap 4 sebab dia terus terbaring. Tiga tanda yang sama daripada yang pertama, kedua, ketiga adalah sebelum kematian mereka ini semua paralyzed. Mereka semua lumpuh. Tidak boleh bergerak. Mereka semua tidak boleh bergerak. Hilang sense pada tubuh mereka. Jadi mereka terbaringlah, tapi masih lagi boleh bercakap dan sedar. Kemudian apabila makcik yang pertama ini meninggal, pergi ke hospital, ayat yang hanya doktor boleh keluarkan adalah 50-50. Dia memang dah cakap 50-50 dan dia benarkan untuk pulang ke rumah. Sebab dah tak ada rawatan dah yang boleh bantu, yang pihak hospital boleh bantu. Jadinya bawa pulang. Dan ketika itu yang paling saya sedih adalah dan terkesan adalah kerana anak kecil ni baru berusia 5 tahun. Anak kecil ni baru berusia 5 tahun. Ada 4 orang anak, 2 perempuan dan 2 lelaki. So hiduplah yang kecil ni sampai sekarang sudah besar, umur 23 tahun lah. Yang kedua, makcik saya selepas kami maklum berkenaan dengan kematian kakak sulung ni terkait dengan kanser payudara. Yang kedua ini dia mengetahui setahun awal. Dia mengetahui setahun awal. Tapi memandangkan kita ini, saya tak tahu masyarakat lain lah, tapi kalangan orang Melayu, mereka lebih percaya kepada ubatan tradisional. Jadinya walaupun ketika itu anak dia sedang mengambil peperiksaan perubatan sebenarnya. Anaknya sedang mengambil kursus perubatan. Tapi anaknya memang menasihatkan untuk pergi mendapatkan rawatan sewajarnya lah, iaitu daripada doktor kan. Tapi yang duduk, situasinya adalah yang duduk di tempat itu adalah ibunya. Jadinya setelah berbincang, ibunya tidak berani dan tidak memilih rawatan moden, iaitu pembedahan dan juga segala kemoterapi dan radioterapi. Dia tidak pergi. Dia berusaha untuk mencari rawatan alternatif. Setahun dia berusaha untuk mencari rawatan alternatif dan akhirnya selepas dia terbaring, dia memang bedridden. 3 bulan juga, dan ketika itu memang nampak berbeza lah. Ketika yang saat akhir tu memang nampak secara jelas yang payudara dia mengeluarkan nanah dan darah lah. So warisnya memang menjaga dia sebaik mungkin, dan tiada rawatan lagi lah. Di peringkat itu memang tiada rawatan dah. Memang nampak daripada dia berisi dan susut, memang nampak. Kemudian yang ketiga, ibu saya sendiri. Ibu saya selepas dia melihat dua kakaknya melalui penyakit kanser payudara ni, sejujurnya macam doktor cakap, 5% je yang sebenarnya sejarah keluarga kan, memang betul. Awalnya nenek saya tak ada apa-apa. Nenek saya bukanlah pembawa genetik kanser ni, dia tak ada. Dan aturan Allah tu, nenek saya memang tak ada, nenek atau atuk saya memang tak ada membawa genetik kanser tu. Dia hanya bermula dengan makcik tu lah, yang pertama tu. So mak saya, dia memang melakukan pemeriksaan fizikal. Dia membuat pemeriksaan fizikal pada badan dia. Tapi dia tidak buat tahunan punya pemeriksaan kesihatan secara tahunan, yang darah, yang itu saya rasa yang wanita perlu tekankan apabila berusia 30 tahun, 40 tahun, 30 tahun, bukan nak tunggu 40 tahun je, sebenarnya 30 tahun pun kita dah kena mula untuk buat pemeriksaan darah secara berkala.
dia tidak buat itu, tapi dia buat memogram. Okay. Ketika itulah yang dia mengesan ketulan sebesar biji bola golf di bahagian ketiak. Dan ketulan itu pegun. Dia ada beza pula. Ketulan itu memang pegun. Dia ada ketulan ni yang tapi kena medical ni nanti doktor akan terangkanlah sebab dia ada yang ketulan kanser dan bukan kanser. So memang pegun. Tapi ironinya sebab dia seorang ibu ataupun saya tak tahu dia menyedapkan diri dia sendiri ataupun dia takut. Anak-anak memang sokong sahaja dia untuk pergi ke klinik dan untuk bawa dia untuk mendapatkan rawatan lanjut. Tak ada seorang pun anak untuk tidak mendapatkan perubatan secara betul. Tak ada. Anak-anaknya tak ada. Semua memang suruh pergi buat rawatan. Jadi emak memang pergi untuk buat mastectomy, buang sebelah. Rawatan kemo dan radioterapi. Lengkap. Dia lengkap radioterapi, dia lengkap kemoterapi. Dan alhamdulillah memang proses recovery daripada radioterapi dan kemoterapi tu baiklah. Sebab kanser ni dia memerlukan rawatan susulan, pemantauan susulan sebenarnya selepas kemoterapi dan radioterapi. Jadinya dan dalam proses pemulihan dia tu, dia tak boleh lasak sebenarnya. Tapi mengetahui mak saya ni, dia memang seorang yang aktif. Jadi ada berlaku ketika tahun ketiga selepas dia habis radioterapi tu, dia melakukan satu aktiviti lasak dan kemudian dia tersedar yang pinggang dia sakit. Okay? Dia start sakit, pinggang dia start sakit. Dan apabila 2 minggu dia terbaring masa tu, tapi dia masih boleh rasa kaki semua tu. Kaki tangan dia semua dia masih boleh rasa. Selepas 3 minggu pergi ulang-alik ke klinik, dia tidak dapat tak dapat mengetahui punca kenapa dia berasa sakit di bahagian tulang belakang. Dibawa ke hospital. Apabila pemeriksaan dibuat, rupanya dia punya koksid tu sudah penuh dengan nanah. Berlakunya jangkitan di situ. Dan itulah bermula sel kanser mula membina semula dan tersebar ke seluruh badan dia lah. Dan ketika proses tu, yang kena tahu adalah keluarga punya persepsi dan pesakit punya persepsi. Itu yang penting sebenarnya. Pesakit punya persepsi, ibu saya sebab dia dah tahu sebab kakak atas dia tu yang 2 orang tu, sebab dia yang berada hampir dengan mereka, dan ketika mereka mendapatkan perawatan alternatif tu, mak saya yang bawa. Jadinya sebab tu dia cepat-cepat dia memilih perubatan moden. So dia memang pergi, dia buat secara teratur mengikut prosedur yang betul. Dan dia kuatlah. Sebab proses kemoterapi dan radioterapi tu memang sangat penat. Saya lihat rambut dia gugur. Kami adik-beradik mengambil tugas lah, secara membahagi tugas. Siapa yang perlu mengambil bahagian financial, sebab kami ada adik-adik yang masih kecil dan bersekolah ketika itu. Siapa yang nak pegang bahagian financial, siapa yang nak pegang bahagian meneman mak pergi rutin ke klinik dan hospital. Saya kira itu yang support diperlukan oleh pesakit. Kalau pesakit berseorangan, saya rasa pesakit pun tidak mampu untuk meneruskan rawatan dan juga menghadapi kenyataan. Kadang-kadang pesakit ni dia takut menghadapi kenyataan kerana tiada sistem support. Dan alhamdulillah saya perlu tekankan dan highlight di sini, Makna Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu pesakit membina sokongan mereka selepas mengetahui mereka pengidap kanser. Di peringkat daerah, mereka ada, setiap daerah ada volunteer mereka, ada sukarelawan mereka, dan mereka memang mobilize sukarelawan mereka untuk bertanya khabar dan berkongsi cerita. Dari situ mak saya boleh menjalani kehidupan yang normal lah sepanjang dia melakukan kemoterapi, radioterapi,
Dan keluarga juga memainkan peranan dengan selalu bertanya khabar. Sebab mak saya di Kedah seketika itu dan anak-anak 3 orang di Kuala Lumpur, 3 orang di Kedah bersama mak. Jadinya masih ada anak-anak lah yang bersama dengan ibu saya. Dan in denial ni saya tak nafikan lah. Sebab tu masa tu mak saya juga masih in denial. Sebab ketika dia mengetahui yang ada ketulan tu, ayat dia yang saya memang terkesan sampai sekarang, dia masa tu nak raya. Dia terfikir macam ni, kata mak pergilah cepat, tapi dia tak nak. Sebab dia kata nanti siapa nak masak rendang untuk raya. Itu mak so memang sebagai anak kita kena sensitif. Kita kena jadi sensitif dengan rasa yang dia sedang alami tu. Maknanya kita kena bagi, jangan kita pula yang emosi, jangan kita pula sebagai family yang terdekat ni kita jadi emosi kenapa mak tak nak pergi cepat-cepat sesungguhan, jangan. Jadinya benarkan dia untuk untuk menerima kenyataan dan menyelesaikan diri dia dengan ujian yang diberi. Sebab yang menghadapi perkara itu adalah dia. Walaupun kita ada sebelah, kita tak 100% memahami apa yang dia rasa. Dan memang betul macam Dr. Izma sebut, pemeriksaan awal itu sangat penting. Dan kena tahu kanser ini bukan sahaja dapat diketahui melalui pemeriksaan fizikal, ujian darah juga kita boleh tahu berkenaan kesihatan tubuh kita. Itu sahaja. Okey, terima kasih Puan Hanis untuk perkongsian yang saya tak tahu lah, sebab dalam tak pernah orang yang ada background yang family member yang ada kanser, mungkin diorang lagi memahami, dia faham. Macam untuk kita yang macam mungkin tak ada lagi pengalaman yang ada family member yang ni, mungkin kita rasa macam bukan benda yang tak mudah lah untuk kita. Banyak sokongan emosi, sokongan keuangan. So dia macam dia tak boleh seorang je yang support, dia kena ramai, satu keluarga. So terutamanya kalau wanita ni yang paling support system ni, Amir rasa mungkin partner lah, pasangan dia, suami dia. Suami tu mungkinlah kena yang betul-betul. Sebenarnya kita punya talk hari ni kalau bolehnya bukan untuk wanita dia yang perlu dengar, lelaki pun yes perlu dengar. Sebab dialah wanita, pasangan dia suami lah kan yang paling terdekat dengan dia. Kalau kita dah cakap pasal bab aurat, contohlah kan, bab payudara ni yang paling dekat sangat pun suami sebenarnya kan. Kalau yang ada ibu, ayah tu mungkin anak perempuan macam tu lah kan. Kalau mungkin anak lelaki mungkin ada sokongan daripada segi emosi, daripada segi keuangan, macam tu lah. Ya Allah, hebatnya. Okay, untuk round kita yang kedua, tadi kan doktor ada kongsikan pasal 3 langkah yang kita boleh buat sendiri lah wanita kan, iaitu lihat, rasa dan respon. So sekiranya lah kita dah buat 3 step tu, lepas tu kita rasa macam ada macam benda yang tak normal dekat payudara kita kan. So kita pergi jumpa doktor. Bila jumpa doktor, apa sebenarnya penilaian doktor bila dapat tahu yang pasien dia ada kanser? So apa next step yang seterusnya lah? Dan seterusnya, contohlah kita dapat detect kanser first stage. Adakah kanser yang first stage tu, kalau kita dapat detect awal, adakah dia dapat diubati? So saya mempersilakan doktor untuk pusingan yang seterusnya, pusingan yang round kedua ni. Dipersilakan doktor. Okey, saya sambung balik slide saya tadi. Okey, macam Hanis ada cakap, terima kasih Hanis kerana kongsi pengalaman Hanis sebagai seorang anak ataupun seorang yang menyokong ibu pada masa dan makcik semua untuk menghadapi masa-masa yang tak berapa nak best, masa-masa yang mencabar kan. Dalam hidup ni memang kena ada cabaran supaya kita jadi lebih kuat lah kan.
Okay, so betul macam Hanis cakap, makna adalah antara badan-badan yang membantu masa-masa kanser kita lah. So kita memang bekerjasama lah dengan mereka ni. So kita ada link lah. So once kita dah ni, kita akan salurkan pesakit-pesakit kita ke arah yang boleh membantu diorang. Okay, so antara yang kerajaan kita sendiri dah buat untuk tolong wanita-wanita dekat Malaysia ni adalah saringan mamogram. Terutamanya bila kita cakap pasal Oktober adalah bulan kesedaran payudara kan. So basically dia punya promosi besar-besaran mamogram ni adalah pada bulan Oktober ni. So dia terbuka pada mana-mana tempat fasiliti kesihatan yang ada mamogram. Dia ada subsidi. Ada yang dapat free, dia ada promotion free, ada yang dia dapat kurang sikit harga kan. Okay. So kenapa saringan mamogram ni penting? Saringan mamogram ni yang macam Hani cakap lah, kita boleh buat setahun sekali. Mengikut kita punya CPG guideline kat Malaysia, kita sarankan untuk yang berumur 40 hingga 74 tahun. Kenapa? Sebab kalau dia berumur kurang daripada 40 tahun, dia punya breast tu kenyal ataupun dense ataupun tebal kan. Jadi bila kita nak penyekkan dekat mamogram tu, dia sakit, and then dia punya anjal so dia punya gambar tu tak berapa nak nampak sangat, and then because dia sangat putih, sangat tak cantik, so sometimes sangat susah nak tengok kalau dia muda kurang daripada 40 tahun. So kita akan tambah satu lagi pemeriksaan, iaitu ultrasound. Maksudnya kita buat dua lah. Okay, so tapi secara orang yang tak ada masalah kesihatan, orang yang tak ada biji, tak ada apa-apa, kita akan suggest atau saran umur 40 hingga 74 tahun. Dan makna tu sendiri, dia ada satu mamogram bergerak untuk kawasan-kawasan yang tak ada fasiliti kesihatan ataupun tak ada mamogram. So dia pergi, tapi itu pun ada tempat-tempat je lah yang dia boleh pergi. Dan yang kedua, kita punya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, dia memang ada beri subsidi, terutamanya untuk berpendapatan yang rendah, isi rumah, dia bagi subsidi, dan ada juga yang dia bagi free. So kena alert lah benda-benda macam ni. Maksudnya ada, kena carilah. Alright, so basically kita nak supaya wanita-wanita kita ni ada ilmu, tahu. So bila kita tahu, dan orang kata kan, bila kita tak tahu, bila kita tak kenal, kita tak tahu, dan kita tak cinta. So macam mana kita nak tahu? Kita kena ada ilmu. Okay, itu yang kita selalu tekankan dekat Hello Abim kan. Kita nak wanita-wanita kita ni bukan mengikut bertetuli, tapi kena ada ilmu. Alright, so bila kita dah buat pemeriksaan sendiri, dah buat mamogram, ada nampak sesuatu yang tak normal, dan kita akan jumpa dengan doktor. Right, so apa yang saya selalu cakap dekat pesakit-pesakit saya adalah kita menilai apa-apa juga masalah dekat payudara dengan penilaian 3 penjuru, di mana saya akan melihat kejarah pesakit, pemeriksaan klinikal payudara, kemudian kita akan tengok gambar mamogram dan juga ultrasound tu, dan kita akan evaluate sendiri. Dan yang ketiganya, setiap biji ataupun sesuatu yang nampak tak normal ataupun takut kanser, wajib kita ambil tisu biopsi. Tisu biopsi ni dia macam ambil secebis tisu tu untuk hantar kepada makmal untuk kita tahu jenis-jenis kanser. Sebab kita tahu kanser payudara ni dia ada jenis-jenis dia bukan satu je. Kenapa? Sebab berbeza jenis kanser payudara, dia ada, dan juga berbeza tahap kanser payudara, dia ada respon yang berbeza kepada rawatan yang kita boleh berikan. Sebab kita ni manusia biasa, kita bukan Tuhan, dan kita tak boleh nak buat satu keajaiban macam miracle macam miracle drugs kan. Kita hanya boleh berbuat apa yang kita dalam kapasiti yang kita boleh buat. Jadi semua tu bergantunglah kepada jenis kanser, tahap kanser kan. Alright. Dan apa yang kita akan cuba highlightkan kat sini, mungkin tak nampak saya,
Untuk setiap pesakit yang kita dapat tahu dia ada kanser payudara, kita ada satu tim, orang kata kerjasama antara beberapa orang di dalam satu tim untuk menjaga pesakit-pesakit ni. Antaranya adalah doktor pakar bedah macam saya, doktor radiologis yang buat mamogram tu untuk kita bincang bersama, doktor pakar kanser untuk kita decide apa rawatan yang terbaik untuk jenis kanser macam ni dan tahap kanser macam ni. Yang terusnya kita ada breast care nurse yang mana dia adalah staff nurse yang memberikan support cara-cara penjagaan, cara-cara macam mana nak pakai bra, macam tu. And then yang seterusnya adalah doktor yang bagi radioterapi dan juga yang doktor pakar kanser tadi lah. Saya dah cakap. Okay. So basically kita semua ni akan berbincang dan ke mana hala tuju setiap pesakit yang datang pada kita tu. So maksudnya bukan hanya keputusan saya seorang, tapi dia adalah keputusan satu tim yang menjaga pesakit kanser payudara tu. Okay. So apa tu tahap kanser payudara kan? Tahap 1 lah, tahap 2 lah, tahap 3 lah, tahap 4, apa benda tu kan? Okay, basically dia secara kasar kita bayangkan payudara tu macam rumah, okay, dan ketiak tu macam pagar, okay. So apa-apa yang hanya ada di dalam rumah kita kata dia tahap 1, dan saiz juga penting lah, apa-apa yang kurang daripada 2 cm. Dan kalau dia dah pergi ke ketiak, dah ada dekat payudara dan juga ada dekat ketiak, so kita kena tengoklah tahap dia, mungkin tahap 2. Tapi kalau tahap 3 ni dia macam dah besar sangat. Maksudnya dia terlalu besar, tak boleh nak buat operation. Kanser ketumbuhan tu terlalu besar. Tapi dia belum pergi lagi dekat luar. Dia belum pergi dekat hati, kat tulang, dia belum pergi lagi. Itu tahap 3. Tahap 4 pula adalah yang dah pergi macam Hana cerita lah. Dah pergi ke hati, dah pergi ke tulang, dah pergi ke otak. Otak dia boleh jadi meracau, dia boleh jadi tak sedar diri ataupun perubahan personality. Tulang dia boleh jadi patah, dia boleh jadi antaranya adalah benda-benda yang tak perasan lah. Kita buat kerja tiba-tiba terjatuh sikit, dia patah. Benda-benda simple je, tergelincir je kat toilet, dia patah. Benda-benda macam tu untuk orang-orang yang ada kanser payudara yang dah pergi ke tulang, dia macam benda-benda tu benda yang mencetuskan, baru nampakkan benda tu tau. Sebab kanser payudara ni dia tak sakit. Dia kalau dia menunjukkan diri dia baru kata ada macam tu. Kalau tak duduk diam-diam je. Okay, sebab tu kita perlu proaktif untuk sentiasa check. Okay, dan satu lagi bila kita cakap pasal hormon, kita cakap pasal payudara ni selalu dia berkait rapat dengan ovari. Ovari ni adalah kilang telur. Dan kadang-kadang dia pun boleh pergi merebak ke kilang telur. Itu adalah tahap 4 lah. Okey, so macam mana rawatan tahap, apa bezanya tahap 1 dengan tahap 4? Sama ke? Lain ke? Kan? Kenapa kita nak orang datang peringkat awal? Sebab bila kita datang peringkat awal, kita boleh selamatkan payudara tu. Kita buang semua, kita buang sikit je. Sikit tu maksudnya kita buang ketumbuhan tu dan ke sekitar tisu yang normal di sekitar tisu. Dan juga kita kena buat pembedahan untuk kelenjar, ketiak lah, ketiak. Macam ketiak ni pun kalau pesakit yang datang awal, kita mungkin tak perlu buang semua ketiak tu. Mungkin kita buang sikit je. Sebab kita cuma nak sampel, nak tengok adakah dia dah pergi kat ketiak, adakah kanser tu dah keluar ke pagar. Maksudnya bila dia dah sampai pagar, dia mungkin dah pergi pasar, dia mungkin dah pergi stadium, maksudnya dia dah pergi jauh. So kita kena ada bukti. Kita tak boleh agak-agak dah pergi kot, kat lama ni dah pergi kot, tak boleh. Kita kena ada bukti. That's why kita kena ambil kelenjar ketiak sebagai sampel tahap 1 dan tahap 2. Alright. Tahap 3 ni pula macam saya cakap kan, kanser tu, ketumbuhan tu terlalu besar. Tak boleh nak operation. Maksudnya kalau kita buang, nampak tulang rusuk lah. Macam nak tutup kulit kan. So itu yang doktor pakar fikirkan lah. Jadi kita tak boleh buat operation dulu. Kita kena bagi ubat untuk dia kecut. Contoh macam dalam gambar tu kan, gambar apple besar jadi kecil. Macam mana cara dia? Adalah dengan cara antaranya adalah kemoterapi. Okay, kemoterapi ni dia boleh kecutkan. So bila dia dah kecil, then bolehlah kita buat operation kat dia.
Okey, dan antara cara lain, cara kemo adalah ubat makan, ubat hormon. Tapi ubat hormon ni dia punya respon sangat-sangat perlahan. Kadang-kadang 9 bulan, kadang-kadang 6 bulan dan sangat-sangat perlahan. So selalunya kita lebih suka kemoterapi. Okey, apa pula tahap 4? Tahap 4 yang macam ni lah, dia dah teruk, dah buruk kan, dah bernanah kan. Pernah ada satu kan, ada satu pesakit datang dekat hospital, kata mak dia dah teruk lah macam ni lah. So kita tanyalah, macam mana ni makcik? Makcik sedih, sangat sedih tengok muka dia. Dia pun tak tahulah macam mana. Lepas tu anak-anak yang datang kata, tak apa doktor, kita tak payah buat apa-apa. Kita ni je. Kita tak payah, kita rasa kita nak datang jumpa doktor je, kita tak nak dengar, tak ni, tak payahlah buat apa-apa kat dia makcik ni. Lepas tu saya pun tanya direct lah kan, kata awak malam-malam awak tidur tak dengan mak awak? Awak tidur tak dengan mak awak? Yang busuk, yang berbau ni, awak tidur tak? Terus makcik tu kata, tak apalah doktor, saya ikut cakap doktor. Memanglah kan, sebab dia tak rasa, dia cuma nak cepat nak settlekan masalah mak dia, tapi dia tak rasa apa yang mak dia rasa, yang hari-hari berbau, berulat, bernanah kan. Jadi kita pun kena suntikkan sedikit realiti kat situ kan, sebab kita bukan bercakap pasal saya betul awak salah, bukan, kita bercakap pasal kebaikan ataupun kemaslahatan pesakit tu sendiri kan. Macam mana dia nak tidur, nak hidup untuk masa-masa yang seterusnya dengan busuk, dengan bau macam ni kan. So itu yang kita tak nak. Kita nak elakkan daripada jadi macam ni, supaya kita dapat detect dia daripada peringkat awal. So apa pentingnya tahap 1 ke tahap 4 ke, penting ke? Apa bezanya? Penting kerana macam mana kita nak pastikan pesakit itu setelah dia diberitahu dia ada kanser payudara, dia boleh hidup. Kalau dia masa tahap 1, dia boleh hidup dalam masa 5 tahun selepas diberitahu kanser selama 98%. Maksudnya, dalam 100 orang yang tahu ada kanser payudara tahap 1, 98 orang akan masih hidup dalam masa 5 tahun setelah diberitahu kanser. Berbanding kan, itu gambar tahap 4. Dia hanya 16 orang sahaja daripada 100 orang yang tahu ada tahap 4, dia masih hidup selepas 5 tahun. Itu miracle lah, dan usually dia adalah kanser yang pergi ke tulang sahaja. Maksudnya dia pergi otak, dia tak pergi paru-paru, dia tak pergi hati. Sebab kita tahu benda ni yang cepat, yang boleh bawa cepat. Macam contoh COVID kan, dia affect paru-paru kan, nafas kan. So kalau kanser tu pergi kat paru-paru, itu yang paling cepat akan pergilah, sebab dia kacau pernafasan. Pernafasan adalah satu benda yang paling penting dalam hidup kan. So kalau dia kacau yang tu, macam mana nak nafas kan, macam nak hidup kan. Itulah kepentingannya kenapa kita kena jumpa pesakit ni di peringkat awal, supaya dia punya kualiti hidup untuk masa 5 tahun yang selepas dia tahu kanser tu kan, dia masih ada lagi kualiti hidup bersama keluarga dia untuk the next ni kan. So secara kasar kita nak kata dia ni boleh sembuh lah. Cuma untuk kanser payudara kita akan follow up dia sampai akhir hayat, sebab kita kadang-kadang tak tahu kanser payudara punya perangai. Kadang-kadang selepas 10 tahun pun dia datang balik. That's why kita akan sentiasa follow up kanser payudara ni. Okey, macam Hanis ada cakap kan, apa benda tu kemoterapi? Kemoterapi tu dia cuma adalah satu ubat yang masuk dekat salur darah kita. Dia adalah sejenis ubat antibiotik sebenarnya. Tapi ubat antibiotik ni dia sangat kuat, yang dia boleh melemahkan, dia macam bom Hiroshima lah. Dia macam bom Hiroshima, ada bom. So semua sel normal, sel tak normal, semua pun akan down. Tapi untuk sel normal, dia akan hidup balik. So yang mati hanya sel kanser. Sebab tu dia punya kesan adalah sementara. Pada masa kena bom tu je. Pada masa kena bom semua orang pun suram, rehat, stres. So dan dia akan bagi masa untuk sel normal akan hidup balik. Macam kita lah kan, selepas kita dapat ujian, kita stres, down kan, lepas tu kita akan naik balik. Cuma sel kanser yang akan mati dalam masa kemoterapi ni. Okay, alright. So sampingan yang macam tu adalah sementara. Rambut gugur, loya muntah, itu adalah pada masa bom tu berlaku. Lepas tu, okey.
Dan kemoterapi untuk kanser payudara sebenarnya adalah lebih lembut berbanding kanser atau kemoterapi untuk kanser lain. Contoh kanser usus, kanser paru-paru, kanser darah. Yang tu lagi teruk dia punya efek dia tu. So antara untuk kanser payudara ni lah dia yang paling lembut lah dia punya kemoterapi sebab dia baik sikit. Alright? Radioterapi ni pula apa? Radioterapi ni adalah dia bagi sinar radioaktif macam X-ray tu tapi dia tinggi sikit tapi dia pada darab rendah. Bukanlah macam bom Hiroshima tu kan sampai ada radiasi punya tak dia tapi dia rendah sikit. Okay, tapi dia adalah sinar radioaktif. Basically dia aim dekat kawasan yang kanser tu supaya kanser tu tak naik balik. Dia akan letak dekat selepas operation kita bagi radioterapi dekat dada tempat-tempat operation tu untuk supaya kanser yang hari tu tak datang balik dekat kawasan yang sama. So macam dia bagi insurans lah kat situ. Okay? Alright. So apa pula ubat hormon? Ubat hormon ni dia ubat pil. Dia makan hari-hari 1 hari. Dan hanya macam saya katakan jenis-jenis kanser kan. Jenis kanser ada 3. Satu jenis hormon positif, satu jenis hormon negatif, satu lagi jenis yang HER2 positif. Right? So kalau dia hormon positif je yang boleh makan ubat hormon tu. Yang lain ni semua tak boleh. So that's why saya kata jenis kanser yang berbeza ada rawatan yang berbeza. So ubat ni kita beri setelah habis operation untuk supaya macam vitamin lah, macam vitamin C lah, untuk elakkan supaya kanser ni datang balik. Dan dia ada jangka masa lah, contoh 5 tahun ataupun 10 tahun. Bergantung pada risiko pesakit tu lah sama ada senang datang balik ataupun tak. So kenapa kita ni sibuk-sibuk nak cakap pasal kanser payudara, sibuk-sibuk kenapa kena kesan awal kan? Okey, mungkin saya dah cakap tadi dan saya akan tekankan balik kenapa kita kena kesan awal, sebab supaya kita tak payah nak buang semua payudara tu. Dan bagus kosmetik, tinggi rasa percaya diri, rasa kualiti hidup kita berarti, dan kadar survival pun tinggi di tahap awal. So kita kalau boleh kita nak wanita-wanita kita ni tahu dan benefit daripada pengetahuan yang ni lah kan. Kita tak boleh nak pilih siapa yang dapat kanser, siapa yang tak dapat kanser. Tapi kita boleh pilih siapa yang dapat kanser untuk dapat kesan pada peringkat awal kan. Macam saya cakap tadi lah, bila kita cakap tahap 1, kadar survivor dia tinggi. So kita akan jaga dia orang ni lah untuk for the next year. Okey, kenapa pula kanser tahap lewat? Buruk kan, bernanah, kadang sampai berulat, busuk, dia boleh jadi sampai yang maknanya this is the highest extreme yang paling teruk lah Dan bila teruk ni dia perlu rawatan sistemik, dia perlu kemo, dia perlu radioterapi, maksudnya wajib. Kalau kanser awal tu dia mungkin perlu, mungkin tak, bergantung pada jenis kanser dia. Tapi kalau tahap lewat wajib kena sistemik, rawatan sistemik. Kadar depresi of course lah mestilah tinggi kan. Semua orang stres, dah lah stres dapat kanser, dapat pula keadaan teruk yang jadi macam ni kan. Terutamanya bila dah ada komplikasi kanser pergi ke organ-organ yang lain kan. Lagilah depresi tu lagi tinggi. Dah lah sakit ni, sakit lagi, tak boleh nafas pula, berdarah pula. So dia lagi tinggi. So kualiti hidup dia pun tak tinggi, rendah. So keluarga yang nak menjaga dia pun lagilah tahap depresi yang tinggi kan. Dan kita tahu kadar survivor juga rendah pada kanser yang tahap lewat ni. Okey, so ini adalah kadar kejadian kanser payudara di Malaysia. Di mana kebanyakannya tahap 15, ini kita kata macam incidence lah Maksudnya dalam 100,000 orang ada 35 yang tahap 2. Tahap 3 kalau kita campurkan 25 dan 20. Maksudnya kebanyakan orang datang dekat sinilah, dekat tahap 3 dengan tahap 4. Okey, macam tadi kan cakap kena buat rawatan susulan. Saya kata once kita tahu kanser payudara, kita kena akan buat rawatan susulan. Sebab kita kena check sama ada kanser ni datang balik ataupun pergi kat tempat lain. Contoh selepas 3 tahun kan Hanis pergi kat tulang pula. Dia boleh jadi macam tu. That's why kita akan sentiasa buat rawatan susulan untuk tahu. Okey, dan juga salinan mamogram juga antaranya lah. So ini macam mana Amy? Nak saya teruskan ke?
Boleh je doktor teruskan. Okay, alright. So sebenarnya kanser payudara ni dia bukan baru lah dalam Malaysia ni. Dia dah lama kan. Terutamanya bila kita cakap pasal banyak juga selebriti kita yang dah ada kan. So ada banyak mitos. So that's why kan bila kita ada sesuatu situasi ataupun insiden, banyaklah akan ada feedback daripada netizen. So ini antara mitos-mitos yang saya cuba nak highlightkan ataupun nak tunjuklah. So antara mitos versus reality kan. So berdasarkan satu kajian research review yang dibuat oleh Profesor Yip 2014, kita dapati antara sebab-sebab wanita ni tak datang awal adalah terutamanya macam Amy cakap lah, suami kan. Siapa lagi yang paling dekat? Suami kan. Suami kan tak payah dulu, okey je tu, tak ada apa kot kan. So perempuan ni kata tak apalah, suami kata tak payah dulu, kita kena ikut cakap suami. Okay. Alright. So lepas tu kan saya cakap kan kanser payudara ni tak sakit, dia ada biji je. So pendapat orang-orang Malaysia, dia rasa tak sakit tak payah datang. Okay, tak sakit tak payah datang. Sebab dia rasa kalau sakit je datang. That's why kanser yang lain pun macam tu. Kanser perut kan tak sakit tak datang lah. So tanda-tanda awal dia tak datang. Yang ketiga adalah percaya rawatan alternatif. Saya tak ada masalah untuk orang yang percaya rawatan alternatif sebab dia kadang-kadang memberikan satu booster keyakinan kepada pesakit tu. Contoh kan, dia dah 20 tahun, 30 tahun percaya rawatan alternatif. Tiba-tiba datang kita ni nak kata, oi dia salah kan. So pada saya, kalau kita boleh bergerak seiring dan pada masa yang sama, okey, saya hormat apa yang awak percaya, tapi kita kita juga buat juga rawatan yang ni untuk kita bantu sama-sama yang buat yang terbaik untuk pesakit tu kan. Yang seterusnya adalah masalah kewangan, rasa takut, rasa denial, semua tu kan. Sebab ada yang simpan setahun sebab biarlah dulu, takut nak hadapi realiti ni, takut. Dan nanti kalau jumpa nanti kena buang payudara pula. Okay. So sebenarnya walaupun kadang-kadang kita kena buang payudara, untuk orang yang muda kita boleh offer untuk rekonstruksi. Maksudnya kita boleh bina semula dengan tisu-tisu yang ada pada badan lah. Biasanya tisu otot belakang, otot dekat belakang shoulder, dekat otot perut kan. Kadang-kadang kita pregnant, kita bersalin kan, kita ada banyak flabby kan, yang tu yang kita boleh naikkan lah. Tapi ada beberapa ciri-ciri lah yang kita akan tengok untuk kata sesuai ke tak sesuai lah untuk ke arah rekonstruktif. Maksudnya dan hanya ada di beberapa tempat lah yang boleh offer this kind of reconstructive. Maksudnya dia boleh bina balik bentuk dan sebagainya lah. So maksudnya bukan semualah kata kena buang. Right? So secara kasar dia basically kita ni kurang ilmu tentang kesedaran kanser payudara. Itu yang menyebabkan yang kita tak tahu, kita tak nak tahu dan kita takut kan. So kalau kita tahu dan kita sedar yang benda ni tak payah takut, head on, teruskan. Okay, antara yang lainnya kita kata hanya berlaku kat wanita. Tidak sebab 1% boleh berlaku dekat lelaki. Dan biasanya dia ada sejarah keluarga lah. Dan dia kata, jaranglah berlaku kanser payudara, tak pernah dengar lah. Itu mitos. Okay. Kemudian kita kata kanser payudara ni hanya pada wanita tua je. Itu pun satu mitos. Sebab saya pernah jumpa seawal umur 28 tahun kanser payudara. Right? Dan kita kata kanser payudara ni orang ada penyakit keturunan je ada. Yang ni tak ada lah. Itu juga salah sebab penyakit keturunan 5% je, 95% lagi yang sporadik. Maksudnya kita tak tahu pun kenapa dia dapat kanser tu. Right? Lepas tu itulah yang tadi kita cakap buang semua ataupun tak. Lepas tu bila kita kata macam dapat berita bad news tu, kanser payudara sama mati. Banyak lagi benda yang boleh menyebabkan mati. Kanser payudara bukan semua membawa kepada kematian. Alright. And then benjolan payudara yang tak sakit, kita kata bukan kanser lah, tak sakit. Tapi itulah mitos-mitosnya. Satu lagi mitos yang saya selalu jumpa bila saya merawat pesakit, dia kata kalau payudara ni kena benda tajam nanti kanser tu merebak lah kan. Itu pun satu mitos. Saya pun tak tahu macam mana datang mitos ni. Dia nak suruh wanita jangan datang kat doktor.
Okay. Alright. I think itu je lah kot Aimi? Okey doktor, terima kasih. Sebenarnya banyak sebenarnya mitos. Itulah kan, kadang-kadang kita perempuan ni, kita Syamilah, kita terlalu mementingkan kecantikan yang luaran tau. Sibuk nak putih lah, nak kurus lah, nak apalah. Tapi benda tu yes memang penting. Penting jugalah untuk kita punya keyakinan diri. Tapi yang sebenar-benarnya yang like very sangat lagi valuable untuk wanita ni ialah kita punya payudara dan juga kawasan kita punya reproductive system kita tu lah kan. Sebenarnya itulah yang macam sangat-sangat yang berharga sangat untuk wanita kan. So bila Aimi dengar yang doktor share pasal tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ni, so bila dengar penerangan tu, ya Allah, macam pentingnya untuk kita kesan awal. Tahap 1 tu kita boleh selamatkan lagi. Lepas tu bila dah sampai tahap 4 tu, Masya Allah, itu adalah ujian yang sangat hebat. So sebenarnya bila mana ada orang yang nak diberikan ujian yang hebat macam ni kan. Orang yang tertentu je yang Allah bagi untuk ni dah dapat ujian yang sebegitu hebat macam ni kan. So Ami pun terfikir pula macam manalah kalau like wanita yang ada kanser macam ni tapi dia hidup dalam keadaan keluarga yang tak membantu dia, tak support dia. So macam satu lagi bebanan yang bertambah lah dalam hidup dia kan. So untuk saya rasa untuk Puan Hanis lah kan. Tapi sebenarnya tadi pun soalan ni dah Puan Hanis dah sentuh sikit-sikit lah kan. So sebenarnya daripada sudut lebih kepada mental health pun. Macam kita nak cakap redha ni dekat orang yang macam kena kanser ni macam tak mudah sebenarnya. Jadi kita tak ada kat tempat dia orang. Kita tak boleh semudah-mudahnya kata tak apalah redha ni mungkin takdir yang memang betul takdir Allah bagi dekat dia orang. Betul, yes, itu takdir. Kita orang Islam kan. Yes, betul kena percaya takdir betul tapi bukan mudah untuk tahap bila dengar berita tu first kali nak sebut perkataan oh ini takdir yang Allah bagi dekat aku. So hanya orang yang tertentu je, orang yang level yang macam hebatnya iman dia tu kan. So sebagai family member lah kan, Puan Hanis kan, mungkin boleh kongsi yang macam mana family ni dia boleh memainkan peranan sebagai support system yang sangat penting lah untuk mereka yang ada didiagnose dengan pesakit kanser ni, terutamanya kita wanita ni yang perempuan ni lah memang emosi kita pun macam dah lemah dah. Bukan Mak Mina kata perempuan ni lemah, tapi perempuan ni dia macam like sensitif sikit kan. Lepas tu tiba-tiba dapat berita yang dia didiagnose dengan kanser pula tu. Lepas tu as a family member, so mungkin Puan Hanis boleh share ke untuk ni lah macam mana nak menangani benda ni macam ni lah. Okay, dipersilakan. Untuk saya sejujurnya sebab saya rasa saya kelebihan dalam keluarga kami berbanding orang lain sebab semasa proses menemani mak saya tu pun saya akan tunggu dia dan akan mendengar cerita-cerita orang yang kena kanser juga. Untuk kes saya bersyukur sebab saya mengambil jurusan biomedik. Jadi saya well versed lah kalau apa doktor nak. Penerangan doktor tu saya boleh tangkap lah. Keputusan tu sebenarnya masa mak bagi tahu yang dia ada ketulan tu, saya malah tergerak lah. Kata itu kanser. Cuma saya mengharapkan dia tidak ke tahap yang serius. Saya doa dia tahap tak serius. Dan tadi Dr. Azmas ada sebut kita kena red alert besar sikit dekat bahaya kanser ni adalah sebab dia tak sakit. Memang betul. Mak saya tak sakit. Mak saya memang masa dia rasa ketulan tu dia tak sakit apa-apa pun. Tu yang dia kata dia nak masak rendang lah, nak siapkan rumah lah, itulah inilah. Dia memang nak buat kerja tu. Dan sebenarnya dalam masa yang sama juga dia
in denial lah. Tapi sebab tak sakit, itu salah satu punca juga yang dia kata, oh okey lagi ni, okey lagi ni. Tapi anaknya ni risau dah lah, kan. Kemudian kelebihan lain adalah kami ada kenalan lah orang dalam yang dapat bagi tahu keputusan tu awal. Saya pula telefon, saya memang telefon minta saudara saya, sepupu kami, sebab sepupu tu dia kerja hospital dan mak mertua dia lah yang meninggal, makcik saya lah yang meninggal sebab kanser. So kami semua dah alert lah, betul-betul alert yang ini kanser dan confirm. Masa tu saya dengar apa yang disampaikan oleh sepupu saya tu. Dan kemudian saya adik-beradik lah, saya dengan adik-beradik, saya ambil inisiatif dengan adik-beradik, bincang, cakap, memang confirm mak kena kanser. Mak tak tahu lagi ni, mak tak tahu lagi. Masa tu kami bincang lah, kami bincang apa yang nak buat. Saya tak tahu tu dalam family lain yang tiada background sign, yang tiada latar belakang kesihatan. Saya paling risau itu sebenarnya, macam mana mereka nak menjadi support system yang terbaik untuk pesakit ini. So kami bincang, kemudian kami dapat tahu keputusan tu sebelum mak punya appointment lah, dah tahu dah kan. Bila mak nak bawa mak tu, kalau boleh ketika mengambil keputusan tu jangan biar dia pergi seorang. Keluarga kena ada lah, keluarga kena ada. So kita akan terus sensitif dengan apa reaction dia kepada keputusan yang doktor bagi. Alhamdulillah doktor yang bagi keputusan tu pun sangat baik dan menyampaikannya dalam keadaan yang begitu bagus lah. Okay? Kemudian yang itu berkaitan dengan yang pasal tak sakit tu kan, perempuan ni suka in denial. Sebab tu kita ulang banyak kali sebenarnya, pengesanan awal perlu. Sakit tak sakit, buat regular check up. Memang kena. Okay? Lepas tu yang biasanya sebenarnya keluarga-keluarga ni risau apa yang orang lain ni cakap sebenarnya. Sebenarnya yang pesakit tu nak hadap kan, nak operation tu sebenarnya pesakit tu. Tapi orang lain pula yang rasa macam kalau buang nanti macam mana nak hidup macam tu kan. Padahal sebenarnya kalau buang awal, kalau perlu buang awal, percayalah bila kanser ni merebak ke tempat lain, efeknya lebih fatal lah. Macam mak saya, lama dia bedridden. Dia daripada Jun sampai November lah, sampai akhir hayat dia tu, daripada Jun sampai November dia bedridden. Alhamdulillah adik-beradik saya sangat baik dalam membantu dan menjaga mak saya lah. Kami ambil pengagihan tugas lah. Tapi bayangkan orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu, dan bila ada seorang pesakit yang terbaring, bedridden ni sangat memerlukan pemerhatian yang khusus, sangat khusus. Dia perlu diterbalikkan, kalau tidak belakang badan dia akan mati. So kena ada buat exercise yang ringan, perlu bantu dia dibersihkan dan dimandikan. Bayangkan kalau kita mampu mencegah lebih awal, di peringkat lebih awal tu, sebelum kanser tu merebak ke bahagian lain, kan. So kita dari diri sendiri tu kena mulalah sebenarnya usaha untuk mencegah pengesanan kanser di peringkat awal ni sebenarnya, yang pertama. Okay. Yang kedua, risau kos rawatan. Okay. Saya cakap terus terang, janganlah risau pasal kos rawatan. Okay. Dekat Malaysia ni, ya Allah, KKM dan kerajaan sangat baik. Okay. Sangat prihatin. Cakap je dekat doktor, kalau anda tidak mampu, doktor tu sendiri yang akan buat surat untuk minta bantuan bagi pesakit dia. Nampak tak sayangnya doktor Malaysia ni, dan bagusnya kita punya kerajaan punya sistem sokongan. Kalau tak mampu, tak usah fikir apa hal-hal perbelanjaan tak cukup ni, apa semua ni, tak. Okay? So kita yang orang sekeliling ni kena tahu maklumat yang betul. Jangan cari daripada jiran pakcik sebelah ni ke, kawan-kawan kita yang tak bekerja secara langsung dalam hospital lah. Itu yang susah. Yang tak bekerja dalam hospital ni dia pandai-pandai pula kata situasi ni begini. Tu yang saya risau. Saya ni sensitif sikit kalau orang bagi maklumat salah pasal kesihatan ni. So memang saya akan terus cakap tak. Memang doktor akan tolong.
dia ada, sebab bahagian dekat klinik hospital kerajaan kita ada bahagian kebajikan, dan doktor-doktor ni lah yang akan carikan support. Katalah kalau pesakit tu pun bedridden, tak mampu nak beli kerusi roda, sampai tahap tu pun kerajaan boleh bagi dan beri, okey, dan kerajaan juga boleh reachkan kepada zakat, panjangkan kepada zakat berkenaan keadaan pesakit ni, tak ada masalah. Jangan risau dan jangan takut berkenaan dengan kos rawatan. Okey, yang ketiga, in denial ni, saya rasa kalau keluarga kalau pesakit tu hadap dan keluarga ini sangat baik penerimaannya dan tahap pendidikannya, bagi saya kesedarannya, insya-Allah dengan semangat dan dorongan tu, pesakit ni pun akan lama-lama menjadi kuat dan berani. Yang kita yang waras ni lah, yang sihat, akal minda ni, kena menjadi super double kuat berbanding pesakit ni. Pesakit ni dia memang mental dia dah breakdown dah. So kita kena bantulah. Kita kena bantu. Jangan pula kita terikut untuk emosi. Jangan. Dan jangan dari segi kesihatan ni memang janganlah dengar maklumat yang tidak sahih ni sebenarnya. Sebab yang berdepan dengan kes ni adalah doktor pakar. Jadi dengar cakap doktor. Yang keempat, saya rasa setiap ahli keluarga, saya sangat sokong adanya asas PFA. Psychology First Aid. Penting sebab bukan dia berguna untuk kita je tau. Kadang-kadang katalah jiran sebelah pula, jiran kita yang sebelah ni pula didiagnosis dengan kanser kan. Katalah anak-anaknya jauh kan. Kita juga sebagai masyarakat dan individu boleh memainkan peranan kita yang baik untuk membantu pula pesakit ni tadi yang baru tadi mendengar perkhabaran yang dia menghidap kanser. Paling kurang setiap orang pun wajib adalah asas PFA ni sebenarnya. Sebab tu pergilah kempen cerata alam, PFA ni penting, PFA ni penting. Sebabnya empati ni memang tak semua orang ada. Tak semua orang ada. Kita kena dengar, sebab walaupun kita tak faham 100% apa yang dia rasai kan. Sebab kita pun tak kena kanser lagi kan. Tapi sekurang-kurangnya empati kita tu ada untuk dia. Yang kelima, saya nak sebut pasal pengesanan awal ni penting sebab dia mampu menjimatkan dari sudut financial, dari sudut kewangan. Katalah macam mak saya, dia kesan pada tahap 3 sebab dia dah ngerebak ke bawah ketiak kan. Jadinya awalnya tu dia okey je lah, cuma disebabkan dia bedridden tu, itu yang ayah saya memang terpaksa berhenti kerja lah. Memang kena berhenti kerja dan ada dia di sebelah. Memang kalau dalam kes saya untuk mak tak ada masalah lah, tapi yang mengikut makcik yang pertama dan makcik yang kedua dengan anak-anak dia yang kecil, kalau awal-awal dia tahu kan, tapi tak boleh lah, Islam ni benda-benda kalau ni, kalau maknanya kita sendiri cakna isu ini. Di peringkat awal tu, bila kita dapat kesan rajin buat rawatan, setiap tahun kita buat ujian darah. Untuk perempuan yang sudah berkahwin, kita buat pap smear, dan kita buat juga mammogram. Saya rasa benda ini boleh dikawal dan memudahkan banyak pihak. Kita kena tahu, yang pertama kita kena sayang diri dulu. Sebelum kita sayang orang lain, semua kita kena sayang diri kita dulu. Kalau katalah kita ni in denial, ada je kita rasa tidak kena dengan badan kita, ceritakan dengan kawan terdekat. Kita walaupun kita dalam in denial, kita cerita dengan kawan terdekat. Dan saya harap kawan terdekat tu adalah PFA-nya. Ada ikut kelas PFA. So kawan PFA ni bolehlah guide ke tempat yang betul. Maknanya pergi dapatkan rawatan daripada yang pakar, daripada individu yang sepatutnya. Saya pun sama juga. Tak kisah juga, macam Dr. Ezmas kan. Ada juga yang yang memang nak perubatan alternatif. Perubatan alternatif perlu, moden pun saya sangat galakkan lah. So kena ni lah, daripada kita
berfikir-fikir, berteka-teki, aku ni sakit apa kan, aku ni sakit apa kan, baik pergi je lah kan, pergi find out apa yang tak kena dengan diri kita ni sebenarnya kan. Kenapa kalau period kita tidak teratur, kenapa macam tu kan? Lebih baik kita period tidak teratur, ada masalah hormon ke, baik kita pergi buat ujian darah instead of daripada kita tanya kawan kita yang bukan medical background pun, kita pula minta nasihat dia kan. Itu dah salah sebenarnya. Sebabnya dapatkan info yang tepat dulu. Info yang tepat itu yang sangat penting. Itu je lah kot hari ni saya rasa. Dan saya rasa memang yang saya nak tekankan juga adalah di kalangan wanita, sebab kanser payudara ni kan pembunuh nombor 1 wanita kan. Saya rasa ramai-ramailah daftar dengan makna. Okay? Daftar dengan makna, dan banyakkan lagi NGO wanita yang cakna isu kanser payudara ni sebenarnya. Okay? Sebab apabila walaupun anak-anak dah bagi sokongan kat mak ni, tapi saya dapat rasa yang, sebab mak saya suri rumah, kena tahu suri rumah, bila dia kahwin, dia terputus kawan dah tau. Biasanya begitulah, dia dah terputus kawan. Jadi apabila ada wakil daripada makna datang, dan mereka, sebab mereka dah memang pesakit kanser kan, mak saya punya positif dalam hidup tu kembali lah. Okay, dia punya semangat tu kembali, bertambah. Memang dia cerita dengan anak-anak, tapi anak-anak dia faham macam tu je lah, yang merasai tu memang orang-orang kanser je lah, dia je lah yang boleh berbincang sesama mereka kan. So memang bila mereka bercerita tu, dia macam memberi sinar baru tau kepada pesakit kanser ni. So memang saya galakkan untuk kita semua, kalau nampak makna tu, kita kempen lah habis-habis, dan wujudkan juga di kalangan NGO wanita yang ada juga support system khusus untuk kanser payudara. Itu sahaja. Okey, terima kasih Puan Hanis. Yes, betul. Perempuan ni memang kena know your body, kena tahu badan kita macam mana kan. Sebenarnya betul lah, tak ada orang lain pun yang tahu badan kita, melainkan diri kita sendiri lah. Kita punya dah dua hidup kita macam mana, perubahan apa semua tu. Sebenarnya kadang-kadang kita ni benda yang selalu suka ambil mudah. Tak apalah, benda ni tak sakit pun, tak apa. Dia sampai satu tahap yang sakit yang tak tanggung di badan tu, barulah nak pergi. Nak pergi tu pun dah kadang-kadang sampai tahap 3 dah ke 4. Lepas tu satu lagi malu kan. Kita kan malulah nanti nak pergi, dia kena buka ke apa-apa kan. Okay, untuk orang yang muda-muda lah kot. Kalau dia ada simptom apa-apa ke kan. Lepas tu nak pergi jumpa doktor ke apa, macam doktor tahulah kerja diorang macam mana kan. Lepas tu kalau untuk, saya rasa yang untuk siapa yang mendengar talk kita pada hari ni, tolonglah, jadilah macam sebarkanlah kebaikan untuk kita kesan awal pencegahan kanser payudara ni. Tak kira lah lelaki ke, yang belum kahwin ke, yang tak kahwin lagi ke. Kalau yang tak kahwin lagi tu boleh sebarkan dekat kakak, mak, adik, perempuan semua. Dan kalau yang dah kahwin tu boleh tanya cakna isteri pasangan masing-masing, awak dah buat ke belum program apa semua, awak macam mana awak punya. Kalau kadang-kadang kita ni sibuk dengan urusan harian, urusan kerja apa semua, sampai kita lupa badan kita sendiri. Dan itulah fungsi kita ada pasangan yang very supportive. Takkanlah kawan kita pula nak tanya kan, kau dah pergi buat mammogram ke apa, kalau ada kawan macam tu, okey, alhamdulillah. Macam mana kalau tak ada? Dan itulah fungsinya, kita ada keluarga yang cakna, pasangan hidup yang berfungsi lah, yang memainkan peranan dia betul as husband and as a wife. Lepas tu lah, sebenarnya kita dah sampai ke dah habis lah round soalan kita. So sekarang ni kita dekat kesimpulan. I minta perasan soalan. Ada soalan ke? Rasa macam tak ada kan? Tapi I ada soalan yang nak tanya dekat doktor. Soalan daripada I ni lah kan. Sebab sekarang kan kita banyak tau kita ambil perasan dekat, tak tahu lah orang yang perasan ke tak, yang orang yang menjual produk-produk untuk payudara, pil ke, sabun ke, krim ke, apa ke yang untuk
untuk payudara kan, untuk kecantikan payudara. So soalan Ami dekat doktor, adakah benda-benda macam tu kalau kita ambil, jamu pun contohlah kan, adakah benda-benda tu dia bagi kesan dekat, contohlah orang tu tak ada kanser payudara, tapi tiba-tiba bila dia ambil benda macam tu, adakah benda tu boleh mencetuskan sel kanser ke apa ke, ataupun orang tu memang dah ada sel kanser dan dia lagi teruk ke. Itu soalan Ami dekat doktor. Okay, dia sebenarnya kan Aimi, dia bergantung apa benda tu lah, maksudnya apa konten dia lah. So saya hanya akan bagi komen secara general lah, sebab saya tahu apa yang Aimi, apa produk yang Aimi maksudkan ni. Tapi basically produk tu banyak lah. So, okay, basically okay, tak apa. Nombor satu, kita boleh, saya nak fokuskan pada jamu-jamu ataupun ubat-ubatan lah. Kadang-kadang orang kata macam seng-seng ke kan, kalau entahlah, kalau kadang mak-mak ni dia kata makanlah ubat ni, apa jamu Fatimah lah, kacip Fatimah lah, benda Allah lah kan. Ni untuk baguskan, regularkan menses kan. So kita kena hati-hati lah, apa-apa jamu ubat yang dia tak declare dia punya konten ataupun kandungan tu, kita kena hati-hati. Antara common kandungan ingredient yang ada yang dia tak declare adalah nombor satu adalah hormon lah. Kadang-kadang dia bagi ada estrogen. So terutamanya bila dia guna nama-nama perempuan tu kan, bukan Timah lah kan, Kacik Fatimah. Okay. Okay, jadi so benda ni dia akan kacau kita punya hormon. So macam saya katakan, payudara dan ovari dia kawan baik, dia best friend. Sebab reseptor estrogen dekat ovari pun ada sama dengan dekat breast. So sometimes bila kita makan ubat-ubat ni, dia punya stimulasi kepada, kalau kita ada ketulan dekat payudara, macam contoh fibroadenoma kan, atau fibroadenosis, dia sangat sensitif dengan hormon. So bila macam hormon tu tinggi, dia kadang-kadang boleh membesar tau biji dekat penjualan dekat payudara tu. Ni untuk orang-orang muda lah. Dan kadang-kadang ada cyst dekat ovari tu pun boleh jadi besar, dan kadang-kadang memberikan komplikasi, twisted lah, terbelit lah, berdarah lah, sakit lah. Itu antara kesan-kesan dia lah kalau pasal ubat-ubat jamu ataupun ubat-ubat yang tradisional ni. Dan keduanya, kadang-kadang dia ada steroid tau. So apa-apa ubat yang lepas kita makan kita rasa segar, kita rasa best, tu biasanya ada steroid lah. Ni general statement, tidak merujuk kepada mana-mana produk. Disclaimer. Okay. Yang keduanya, bila kita cakap pasal kan banyak krim-krim lah, nak buat anjal lah kan, kadang-kadang ada apa klinik kosmetik yang injek situ lah, injek sini lah. Basically dia tak bagus lah untuk kita punya payudara. So maksudnya contoh kan, kalau orang-orang macam ni kan, next time dia datang kat kita, kadang-kadang dia boleh datang dengan inflamasi ataupun radang. So maksudnya benda-benda yang tu dia jadi jangkitan kuman, jadi nanah kadang-kadang. And then dia punya radang tu tak mudah lah, sebab dia foreign body kan. So foreign body ni dia memberikan satu reaksi yang different lah untuk kita punya immune system. So tak cantik lah. So kadang-kadang orang ni dia menyesal, tapi nak menyesal kemudian tiada gunanya lah kan. So lebih baik tak payahlah. Apa yang asli tu lagi bagus lah. Boleh Amy? Boleh. Faham. Itulah kadang-kadang benda ni untuk lebih kepada kecantikan lah kan. Orang nak cantik dengan cara yang cepat, dengan cara yang mudah. Ada duit banyak, nak cantik dan dengan cara yang cepat lah kan. Pergi cucuk filler, ambil makanan yang banyak yang jual dekat pasaran sekarang kan. Lepas tu lagi saya tak jumpa lagi soalan. Ada tak soalan lagi? Saya ada soalan lagi sebenarnya. Soalan saya pun dekat doktor jugalah. Kan kejap Amy, kejap nak tanya Hanis. Bila kan Hanis kan, orang tu didiagnose breast cancer kan, ada tak makcik sebelah rumah, orang jauh tiba-tiba datang jual produk kat family awak? Dekat mak tak ada. Dia tak jual produk tau doktor. Cuma dia nasihatkan pergilah bomoh ni. Bomoh tu. Jual produk tu tak ada. Jual produk alhamdulillah dalam family saya. So saya ni dikira polis kesihatan lah dalam family saya. So saya memang tak boleh. Jangan kacau mak saya. Saya memang tak bagi. So memang tak adalah yang mengganggu mak saya dengan produk-produk yang tidak
tidak diiktiraf ni kan. Sebab saya memang sensitif sikit buat ingredient. Tapi mak saya alhamdulillah memang tidak pergi ke perubatan alternatif juga. Cuma makcik saya yang kedua tu yang memang pergi ke perubatan alternatif. Tapi nak kata macam orang-orang kat luar ni rasa macam benda yang tak baik datang kat family kita tu adalah sesuatu macam emas kepada mereka yang nak mencari keuntungan kan, pada orang-orang yang desperate, nak mencari harapan, mencari sinar di hujung jalan. Tiba-tiba kawan ni kata pergilah kat sana, bagus gini-gini kan, so macam dapat emas. So kadang-kadang itu yang sangat biasa yang saya rasa lah, which is kadang-kadang sangat sedih lah masyarakat kita ni kan. Betul. Kalau sebenarnya kalau kita tengok banyak sebenarnya dalam kita punya media sosial lah kan, banyak sangat. Okay, ada soalan pengambilan. Sekejap Doktor nampak ke soalan tu? Nampak? Dia cakap pasal pengambilan pil perancang meninggikan faktor kanser. Dia termasuk ada orang marah. Saya suarakan nak suruh doktor jawab seilmiah mungkin dan orang semua tahu hari ni. Tak apa. Saya tak geng dengan Zazni. Okay, so dia perancang tu dia ada beberapa jenis lah So secara kasar kita akan tengoklah sama ada pil perancang tu satu jangka masa dia berapa lama lah. Yang kedua jenis dia lah, sama ada dia estrogen sahaja ataupun progesterone sahajalah. So kalau yang estrogen ni yang lagi tinggi risiko kepada kanser lah, yang tu mungkin saja dia tahu lah. Tapi secara kasar dia memberikan risiko tapi dia hanya selepas durasi dia lah, dia bukan untuk jangka masa sekejap. So bila kita in the first visit orang tu ada breast cancer, kita akan tanyalah semua risk factor, ada makan pil perancang ke, ada makan berapa lama, dan dia punya risiko tu dia tak setinggi macam hormon replacement terapi lah, macam kita kata untuk menopause kan, ataupun yang kita gunakan untuk rawatan ketidaksuburan ataupun infertility, yang tu lagi tinggi. So dia boleh memberikan kesan, tapi dia ada beberapa faktor yang dia akan tengok lah, dari segi berapa lama, berapa kerap, berapa banyak exposure hormon tu kepada wanita tu lah. Saya sini nak tambah minta izin tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Because topik perancang keluarga ni sangat besar dan it is very important that people get the correct information Now, for your information, a lot of study berkenaan dengan pil perancang keluarga was done before the current era. Now, when we talk about current era and the history of this evolution of pil perancang keluarga, the dose berbeza dengan sangat banyaknya. So in the past, sebarang pil perancang keluarga dos tinggi, but we have managed to, science alhamdulillah dengan izin Allah, have managed to bring down the usage of this estrogen content to be just absolutely necessary for the prevention of contraception. Tapi seperti yang Dr. Ismas nyatakan, betul, ada beberapa ada kalangan wanita yang mana they may be BRCA carrier, they may have within their genetic, which is estrogen or progesterone sensitive, whereby it will heighten, the word will not naik over escalately. Dia macam kita ambil kira risk lah, the risk is there but the benefit is there as well. Okay, so dia akan naikkan sedikit risk untuk kanser payudara jika digunakan pada dos yang tinggi. Satu, hence why a lot of obstetricians now do not use high dose. Okay, so the current in the market are all on the lower ones. Okay, and the duration. So we counsel methods untuk perancangan keluarga ada banyak. Jangan fikir pil sahaja puan-puan. And I'm worried about this because I'm a hard advocate on perancangan keluarga. So I do not want people to misunderstand this. So perancangan keluarga ada banyak. Ada jenis pil, ada yang jenis hormone based pil or hormone based. Hormone based yang estrogen campur dengan progesterone or progesterone alone. Progesterone of course has lower risk of breast cancer than others. Ini masih pil perancang keluarga.
Now you have injectables, you have implant. Now the one which is not in Malaysian market lah, in the common Malaysian market yang bukan hormone based is your IUCD dan juga IUCD dan juga ni lah Mirena and kalau dekat negara Mak Saleh you have your rings. Dekat Malaysia ada juga ring tapi a lot more private doctors yang use it mainly because of the cost lah. Itu on perancang keluarga. So yes, to some extent, but not completely. It takes duration, it takes your risk factor. But general usage, will not cause too high of a risk. Now, the risk naik as a wanita to age. That's why kalau wanita tu sudah complete family above 40 years old, we always advise swap your method of contraception. Choose another form. Okay, so dia bukan one fits all, it is very fine-tuned. And because Dr. Esmas mentioned about hormone replacement therapy, it is my duty to explain. Now, hormone replacement therapy, there was a huge study back in America. This was based, we called it the National the Women Health Initiative, whereby in that study, it denotes, dia menyatakan bahawa penggunaan hormone replacement therapy menaikkan kanser payudara. Okay, adakah statement ini betul? Now, we have moved on and so when we look at the study, and I'm sure all of you now because of COVID, studies that are coming like macam air, everyone's overwhelmed, and you now realize that among doctors and scientific community, we scrutinize the data for the studies. Now, when that study was done, it was back in the 1970s, lebih kurang macam tu, 70s, 80s if I'm not mistaken, and the data looks into 10 years of usage, and the recruitment for women are those above 60, 70. This is important, and Dr. Esmas will know that as you age, any woman, any man, risk of cancer increase. So when we have that cohort of people, adakah we are getting the correct group, because usage of hormone replacement therapy adalah untuk wanita yang berumur, yang menopause, and the window untuk all this benefit of hormone replacement therapy adalah within the first 5 years of first achieving menopause lah. And I'm also an advocate of hormone replacement therapy for those who wants them. Okay, you need to get an informed consent. It is beneficial. There are good side effects, but of course we streamline your risk. That not just breast cancer. Breast cancer is one that we look into when we counsel lah. The risk always must be weigh against the benefit. It's not just breast cancer, tapi mesti juga tengok berat badan wanita itu. In Malaysia, we are among the most obese communities, so weight is always an issue. Alright, so okay, tak nak ambil spotlight Esmas, so sorry Esmas, kacau. Sibuk Syazmi ni. Obese. Tadi kita ada cakap pasal obesity kan? Okay. Okay, betul. Berat badan yang ideal dan seimbang kan. Tadi soalan saya yang kedua tu untuk doktor, sebenarnya untuk wanita yang belum kahwin kan, seawal umur berapa yang mereka boleh start untuk care diorang punya breast diorang? Sepatutnya dari umur berapa dah? Macam yang saya ajar pasal pemeriksaan sendiri payudara tu kan. So kita boleh start buatlah bila kita dah tahu kan. So itulah ilmu ni dia satu yang penting. So bila kita tahu, kita kena amalkan. Sebab kalau kita tak buat, kita tak ingat lah. Okay, dan benda ni kena buat sentiasa berkala. Kan kita sejak kita ada period kan, macam saya cakap tadi, perubahan payudara kita berubah sebelum dengan selepas period. So nak dekat-dekat period tu kita start periksa, and then selepas period kita start periksa. So jadikan dia satu rutin, satu habit yang kita akan sentiasa buat. So kita akan bawa habit ni bila kita dah kahwin, bila dah ada anak, so kita akan lebih cakna dengan payudara kita sendiri kan. So bukan payudara orang, payudara kita. So itu yang saya nak bawakan. Kita kena kenal payudara kita sendiri dan kita kena periksa payudara kita sendiri. So selagi kita ada payudara, ada period kan, ada menses. So itu yang menunjukkan perubahan hormon kita. So if you know, then you start early lah kan.
Mungkin awal 20-an, start 20 kat atas macam tu. Boleh. Dah sesuai mula. Boleh. Dengan diri sendiri kan. Maksudnya bermula dengan pemeriksaan sendiri payudara. Dan bila kita lihat, rasa, respon lah. Kita ada rasa something yang pelik. Respon, jumpa kepada doktor. Periksa sama ada benda ni biasa ataupun tak biasa. Okey, terima kasih doktor. So, ada lagi soalan daripada penonton? Ada ke? Okey, Syazni ada tanya soalan. Kepada siapa yang tak kenal, Syazni ni kita punya pakar gynekologi doktor bahagian perempuan, pesakit puan. Kita kena buat JV lah, Ismas review session. Kita duduk dua. Lepas tu kita gaduh. Okay, so basically based on our guideline lah, CPG Clinical Practice Guideline, macam saya cakap tadi lah, kita advocate atau kita sarankan orang wanita untuk buat mamogram, saringan mamogram bermula daripada umur 40 hingga 74. Kita cakap pasal orang normal yang tak ada biji, yang tak ada masalah payudara. So semua orang boleh datang buat saringan payudara. Terutamanya bila sekarang saya cakap tadi kan, bulan Oktober, bulan kesedaran payudara. So semua orang buat promosi, semua orang nak jual dia punya center, nak punya mana-mana hospital private pun dia ada subsidi, ada promotion untuk mamogram, right? So itu antara cara-cara dia nak ni lah. So kita bagi 40 hingga 74 tahun. Dan kita akan, untuk orang yang ada sejarah keluarga lah, kita lagi so kita akan screen kan, kita tanya ada secara keluarga ke tak, antara risiko yang saya cakap tadi lah, yang saya kongsikan tu ni. Dan orang-orang yang macam ni kita galakkan untuk dia datang cepat. Okey, berdasarkan CPG kita yang umur 50 hingga 74, dia boleh datang, tak ada masalah, datang je. Tapi kalau umur 40 hingga 74, sebenarnya dalam guideline kita kata 50. Tapi bila orang tu datang, dia dah tahu kan, dah sedar kan, macam kita dah tahu, dah sedar, macam saya dah umur 40 tahun. Okey, saya nak check lah, saya nak check. Sebab saya tahu, saya nak check. So kita patut bagi dia peluang lah untuk buat mamogram. Walaupun dalam guideline Malaysia kata yang mesti buat, wajib buat 50 tahun ke atas. Macam tu lah. Menjawab soalan tak? Doktor Syazni? Okay. Okay. So, ada lagi soalan? Maybe Dr. Ismas boleh explain about the BRCA carriers in our society. Lupa. Tadi yes. saya ada cakap pasal BRCA kan, macam ni. Okey. Sebenarnya untuk BRCA kan, kita punya Malaysia dia tak berapa nak betul-betul maksudnya mantap lah dekat situ. Hanya ada beberapa center dekat Malaysia ni yang buat genetic study lah. Dan antara dia ada beberapa kriteria lah untuk orang kata BRCA. BRCA ni kalau orang tahu mungkin kenal Angelina Jolie. Kenal. Angelina Jolie tu adalah contoh yang kita selalu naikkan untuk contoh BRCA lah. So dia ada strong family history ataupun sejarah keluarga yang ada breast cancer, dan dia pergi berjumpa dengan doktor untuk siasat dia punya faktor genetik lah. Okay, so bila kita cakap pasal genetik ni, dia ada beberapa legal term yang kita kena faham lah. So kita akan counselling dululah orang tu untuk berikan beberapa discuss dengan dia sebelum dan selepas buat testing tu untuk sediakan pesakit tu dengan apa yang dia akan hadapi selepas itulah untuk apa-apa kesan seterusnya. Dan untuk BRCA tu, dia sebenarnya dia kira macam saya kena bekerjasama dengan Syazni lah, sebab dia ada beradik. Dia sangat rapat dengan ovari lah, macam saya cakap tadi kan, payudara dan ovari dia ada reseptor estrogen tu. So apa yang berlaku kat payudara juga boleh berlaku dekat ovari. So antara orang yang faktor genetik ni, dia pun boleh ada risiko untuk kanser payudara, kanser ovari juga dengan kanser payudara. So itulah BRCA, maksudnya orang yang ada genetik, dan dia dibuktikan dengan genetic testing. Kita ambil darah dan hantar DNA dan tengok bacaan adakah dia BRCA carrier
ataupun tak. Orang yang berakal karier ni, kenapa kita risau? Dia berisiko tinggi untuk mendapat kanser payudara pada masa akan datang. Kanser payudara dan kanser ovari. Okey? Itu secara kasar lah. Secara pengenalan. Nanti pas kita banyak-banyak kan. Pengsan pula. Okey? Itu yang Syazni maksudkan tadi lah. So macam saya cakap lah, bila kita dah tahu, kita aware dan kita memang ada lah, maksudnya kita memang ada jaga pesakit-pesakit yang berakal ni, dan kita ada buat genetic study, dan kita juga because dia mahal, so kita pun ada cara, macam mana cara untuk bantu pesakit-pesakit ni ke arah benda tu yang memerlukan benda-benda macam ni. So basically macam contoh Angelina Jolie. So biasanya dia ni macam kira ambassador lah untuk kita orang kenalkan kepada masyarakat tentang kepentingan berakal. Tentang kepentingan tahu genetik study kita dan tahu risiko kita pada masa akan datang dan bersedia untuk apa yang kita nak buat. So plan what you want to do. Maksudnya kita bagi plan, kita bagi tiko dan kita discuss lah. So macam contoh macam kita kat UM, saya sekarang kat UM, kita ada risk management clinic. Maksudnya kita manage orang-orang yang berakal ni. So kita discuss apa implikasi, apa next step, what's next. You dah berakal, so what's next? Apa lagi next? Apa yang kita boleh offer, apa yang kita boleh bincang. Dan apa screening mammogram dia lebih konsisten lah, sebab dia dah tahu dia ada risiko tu. Dia boleh akan dapat pada masa yang datang. So risiko dia lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Macam saya cakap tu lah. So kita akan jagalah orang-orang ni. Okey doktor. Terima kasih sangat-sangat kepada semua panel. Dr. Ismas, Puan Hanis, Dr. Shazni, tambahan panel kita. Sangat-sangatlah. It's good topic. Betul. Sebab apa Jazni? I suka je masuk. Tadi I nak masuk, I lupa hari session you sebab it will be interesting kan. Tapi it must we should be in the same platform lah one day, sebab banyak sebenarnya kongsi macam bila berkenaan dengan kesihatan wanita. Betul. It's not just this one graph kan. All your ovary cancer, your other health screening, memang akan melibatkan kepakaran Dr. Ismas dan saya sendiri. And the one more genetic study yang akan efek wanita adalah Lynch, which is interesting because Dr. Ismas akan tengok all that range. I see a portion who develop differently. So maybe later lah kot kan. Maybe nice. Yes. Sure. Dan untuk take home message lah kan. So para wanita sekalian, siapa-siapa yang mendengar talk kita pada hari ni, please. Okay, know your body. Tahu badan kita. Boleh buat yang tadi doktor cakap, yang kita kena lihat, rasa, respon. Dia boleh, kalau yang sebelum ni macam tak pernah pun terdetik nak tahu, so tu kita punya payudara macam mana, you have to start now. Start sekarang. Okay? Dan insya-Allah kalau tahu awal, detect awal, yes, boleh can save life. Okay? Lepas tu untuk yang lelaki pun sama, need to take part juga, advocate dekat your wife, kakak, semua family member, kawan-kawan perempuan yang lain. Okay, please. Okay, Amy rasa sampai sini saja. So Amy minta maaf kalau ada salah silap daripada Amy. Dan terima kasih sekali lagi dekat doktor, dekat Puan Hanis. Okay, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye.